Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan guru semua. Okey, alhamdulillah pada petang ini kita dapat mengadakan sesi perkongsian ilmu untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru yang dapat menghadiri sesi perkongsian pada petang ini, dan juga penceramah kita lah Dr. Azma Abdul Hamid. Awal lagi dah masuk. Terima kasih Dr. Azma. Okey, sebelum meneruskan sesi perkongsian kita pada petang ini, saya majlis menjemput Al-Fadil Ustaz Zaid untuk membacakan doa. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala at-tawfiq wasyukru lillah ala at-tahqiq. أوضح لنا سواء الطريق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه إلى يوم الجمع والتفريق والسلام تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami menandatangan di majlis bengkel pengenalan kepada Microsoft Teams, merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan kepatuhan dan komitmen kami dengan roh dan semangat kependidikan, mengerah seluruh tenaga dan pemikiran bagi mencapai kata sepakat dan muafakat, membina garis panduan dan hala tuju untuk mencapai kejayaan wawasan melalui kecemerlangan kepimpinan pendidikan sebagai asas dan teras perjuangan. Ya Allah, Ya Ghani, Ya Hamid, berkatilah perhimpunan kami ini, jadikanlah segala usaha dan hasil muafakat di bengkel ini sebagai landasan dan rangsangan demi perjuangan memertabatkan pendidikan di tanah air tercinta. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim di kalangan kami, padukanlah tenaga dan usaha kami untuk menggempur anjakan sikap dan pemikiran bagi menghadapi era bestari dan globalisasi. Kurniakanlah kepada kami kekuatan rohani dan jasmani, cetusan idea dan gerakan minda untuk terus menjana kecemerlangan pendidikan. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami dari kalangan hamba-hamba-Mu yang bersyukur dan taat melaksanakan perintah-Mu. Jauhilah kami dari melanggari perintah-Mu. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal dan berpanjangan, zuriat dan generasi yang beriman, serta segala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'thuma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'na wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Wa minkum wa taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz Zaid. Okey, tak lengkap rasanya majlis kita sekiranya tidak mendengar ucapan dan pesanan daripada bonda kita Puan Safiah. Justru majlis menjemput Puan Safiah untuk memberikan sedikit kata-kata aluan. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cikgu Kaza ya, selaku moderator pada petang ini yang saya hormati bersama pentadbir, yang dialu-alukan Dr. Azma binti Abdul Hamid selaku menimba ilmu, berkongsi ilmu, minta sedikit ilmu daripada Dr. Azma ya untuk sama-sama diaplikasikan di SK Tiara Permai. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah Barisan Urusia ya dengan kerjasama Pusat Sumber Sekolah ya berjaya mengadakan ladap pada hari ini. Sesungguhnya ilmu yang bakal dikongsi oleh Dr. Azma bakal digunakan oleh kami para guru bagi meningkatkan lagi pengetahuan ke arah kemenjadian murid. Saya rasa saya tak perlu bercakap panjang sebab kita perlu masa Dr. Azma ya
Sekali lagi terima kasih doktor sanggup beri peluang kepada kami minta sedikit ilmu. Okey, terima kasih doktor. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Safiah. Okay, sebelum kita teruskan dengan Dr. Asma, saya nak maklumkan pada guru-guru, insyaAllah nanti saya akan kongsikan link kehadiran pada petang ini disebabkan sekarang ni SPL KPM masih lagi tak boleh guna QR code dia tu. Jadi saya perlukan data secara manual lah. Okay, jadi mohon cikgu-cikgu yang hadir pada petang ni mengisi link yang saya akan kongsikan nanti. Dan sekiranya ada apa-apa soalan untuk ditanyakan pada Dr. Azma, boleh type di ruangan chat ataupun tanyakan teruslah pada Dr. Azma. Okey, sekarang tibalah masa untuk perkongsian dengan Dr. Azma daripada Content Capital yang juga merupakan Microsoft Global Training Partner. Okay, Dr. Azma ni hebat sangat orangnya, berpengalaman selama 30 tahun mengajar di pelbagai peringkat dan negara termasuk USA dan Mexico. Sampai tersasul saya nak sebut sebab hebat sangat Dr. Azma ni. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakanlah Dr. Azma untuk berkongsi ilmu dengan kita pada petang ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar Okey, pertamanya saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah pada moderator petang ni, Cikgu Khaza, dan terima kasih juga kepada Puan Guru Besar, Puan Safiah, kerana membenarkan saya melawat ke sekolah lah, walaupun secara virtual kan. Satu hari nanti sampai kot ke Tiara Permai ni. Sekolah hebat ya. Okey, jadi pada petang ini saya telah diminta untuk berkongsi sedikit maklumat tentang Microsoft Teams. Tiara Permai telah pun tersenarai di dalam program incubator Microsoft. Jadi secara orang kata secara defaultnya lah, saya sebagai Microsoft Global Training Partner akan memberikan sokongan bila diperlukan, sokongan dalam bentuk teknikal ataupun sokongan dalam bentuk latihan dan sebagainya. Jadi pada petang ini kita mulakan sesi orang kata penggembaraan atau perjalanan Tiara Permai untuk mencapai status Microsoft Showcase School dengan mengadakan sesi latihan pada petang inilah. Alright, jadi sebelum nak ke mana, biar saya share skrin saya dulu. Kalau saya laju ke apa ke tak faham, just on your microphone untuk kita sama-sama berinteraksi ya. Sebabnya saya rasa pada saya ni saya tak ada chat. Jadi tak boleh nak baca chat. Jadi kalau ada soalan terus saja tanya. Onkan mikrofon dan boleh tanya. Okay. Right, so basically program ini saya orang kata kategorikan sebagai salah satu servis lah yang kami sebagai global training partner untuk Microsoft beri kepada sekolah-sekolah yang telah pun berjaya masuk ke incubator program untuk memastikan yang perjalanan tuan-tuan dan puan-puan semua orang kata smooth ya, tidak banyak halangan supaya kalau tak tahun ini pun tahun depan mencapai matlamat iaitu menjadi Microsoft Showcase School. Right, so ini adalah capacity building yang pertama, maknanya kita membina capacity kemampuan guru-guru. Dan untuk Microsoft Showcase School ini tools yang paling kerap digunakan adalah Microsoft Teams. Jadi itu sebabnya pada petang ini kita akan berkenalan lah dengan Microsoft Teams ini dan bagaimana cikgu-cikgu boleh gunakan untuk PDP. Alright. Okay, so let me just introduce you a little bit. Okay. Okay, Microsoft Teams ini adalah salah satu daripada tools-tools yang ada di dalam Office 365, Office 365 ya. Office 365 ini
kalau di Kementerian Pendidikan ataupun kita punya portal Delima memang telah tersenarai lah di dalam portal Delima itu. Ada dua orang kata technical giant ataupun teknologi giant gergasi teknologi di dalam portal Delima, iaitu Microsoft dan juga Google. Dan Teams ini adalah salah satu daripada aplikasi yang dibekalkan oleh Microsoft. Tapi di Tiara Permai ini saya rasa kita tidak menggunakan Delima sebab Tiara Permai mempunyai domainnya sendiri, jadi kita akan menggunakan ataupun mengakses Microsoft Teams ini menggunakan domain Tiara Permai sendirilah, ya. Lebih sebelum itu, nanti bila cikgu-cikgu sendiri akan menggunakan Microsoft Teams ini sebagai perantara, kalau kita nak buat virtual classroom dan sebagainya, ini adalah orang kata dia punya best practices. Contohnya kita perlu ingatkan kepada pelajar to keep your microphone on mute ataupun kita offkanlah mikrofon itu sampai masa kita perlu gunakan. Right, sebabnya mikrofon ini dia akan akan capture segala bunyi-bunyian di sekeliling kita. Jadi kalau kadang-kadang dia menjadi orang kata mengganggu perjalanan kelas dan sebagainya. Jadi bagus kalau kita offkan mikrofon supaya interaksi kita lebih sesuai. Tapi kalau kata macam kita kata tadilah, kalau ada soalan yang nak ditanya dan sebagainya, boleh onkan mikrofon dan boleh bertanya. Yang keduanya, selalunya video memang kita tak onkan, kecuali pembentang. Kadang-kadang pembentang pun dia tak nak onkan videonya, oleh kerana video ni kadang-kadang mengambil bandwidth yang tinggi. Jadi kalau kita ada masalah internet di kawasan kita, maka lebih sesuai kalau kita offkan je video. Untuk bertanya soalan, kalau chat function ini di-on-kan atau deactivate, boleh menggunakan chat function untuk kita bertanya soalan dan sebagainya lah. Kalau tak, maknanya boleh on-kan saja video mikrofon untuk bertanya. Dan selalunya setiap kali kita buat latihan ataupun setiap kali kita mengajar menggunakan webinar begini, kita akan rekod. Rekod ni khas untuk kata-kata pelajar-pelajar kita yang tak dapat hadir, yang tinggal di kawasan-kawasan yang internetnya susah dan sebagainya. Kalau dah ada recording ini, kita tak perlu nak ulang. Kita suruh je dia orang tengok ada recording. Alright, jadi itu those are the best practices di dalam mengendalikan sesuatu webinar, sesuatu kelas secara virtual. Okey. Salah satu daripada kenapa kita menggunakan teknologi di dalam PDP, ia adalah satu yang kita rasa tak boleh tidaklah sekarang ni. Right? Kita perlu membekalkan ataupun membina kemampuan untuk menggunakan teknologi ini dalam anak-anak kita. Sebab abad ke-21 ini adalah abad yang sangat, orang kata volatile, sangat laju perubahannya. Dan perubahan itu termasuklah perubahan teknologi. Jadi hari ini kepada cikgu-cikgu yang pernah menghadiri sesi-sesi yang pernah saya jalankan sebelum ini, saya selalu emphasize hari ini pada abad ke-21 tidak cukup hanya dengan kecemerlangan di dalam bidang akademik. Memang kita masih perlu, 9A itu masih perlu, 8A itu masih perlu, tetapi tidak cukup kita berhenti di situ. Abad ke-21 ini memerlukan kita menyediakan juga pelajar-pelajar kita, anak-anak kita dengan keterampilan global competency. Keterampilan abad ke-21 yang dipanggil 6 global competency ataupun kat Malaysia ni kita panggil 4C and 1V, PAK21. Right? Jadi itu dia punya orang kata keperluannya. Kenapa teknologi ini perlu kita seboleh-bolehnya lah, perlu kita bagi pendedahan kepada anak-anak kita. Right? Jadi Microsoft Teams ini adalah salah satu daripada tools yang kita gunakan. Mungkin cikgu-cikgu fikir sekarang ni kita dah balik ke sekolah, tak perlulah guna Microsoft Teams ke Google Meet ke, tak perlu dah lah sebab kita nak berada di dalam satu bilik bersama-sama dengan student. Masa PDPR itu memanglah kena kan, sebab kita di rumah, student kita pun di rumah. Right? Saya harap tak begitulah ya. Saya harap walaupun kita dah berada di dalam bilik darjah bersama-sama dengan student, kita tak berhenti menggunakan teknologi sebagai salah satu tools menyokong apa-apa aktiviti yang kita buat ke dalam kelas. Sebab kalau kita berhenti, maknanya kita mengambil satu tapak ke belakang. Alright, kita tak nak macam tu. We want to move forward with technology. Dah memang kita dah belajar, yang mana yang sebelum ni rasa takut nak gunakan teknologi, PDPR memaksa kita memberanikan diri menggunakan teknologi. Jadi saya harap dah masuk ke dalam kelas sekarang ni, jangan orang kata berhenti di situ.
you must continue to explore dan must continue to cari jalan bagaimana kita boleh menggunakan teknologi untuk menyokong cara kita mengajar anak-anak di dalam kelas. Alright, jadi hari ini saya nak memperkenalkan dan berkongsi tentang Microsoft Teams ini untuk digunakan pasca COVID. Bukan pre-COVID, bukan during COVID, tetapi selepas COVID. Selepas COVID maknanya kita berada di dalam kelas. Now that kita dah berada bersama-sama dengan student kita di dalam kelas, bagaimana kita boleh menggunakan teknologi seperti Microsoft Teams ini untuk menambah nilai lagi kepada PDP kita di dalam kelas. Alright, so basically itu yang nak saya fokuskan kepada hari penggunaan Teams selepas COVID. Alright, sebabnya saya nak emphasize, saya tak nak cikgu-cikgu yang orang kata dah dalam kelas ni tak payahlah guna teknologi dah, kita mengajar cara biasa je lah. Alright, saya harap tak begitulah. Saya harap apa yang dah berlaku masa COVID hari tu, alright, membuatkan kita terus-menerus menggunakan teknologi, tetapi cara mungkin cara yang berbeza. Tak perlu lagi virtual classroom, tetapi ada caranya kita boleh menggunakan teknologi seperti Teams ini untuk kita menyokong aktiviti-aktiviti yang kita buat dalam kelas. Alright. So basically apa itu Teams? Alright, sedikit orang kata pengenalannya sebelum kita pergi kepada demo. Teams ini adalah orang kata educational hub. Dia satu tools Microsoft yang satu holistic tool ataupun satu tools yang boleh diintegrasikan untuk melaksanakan benda-benda begini, ya. Boleh buat kolaborasi, boleh buat communication, ada assignment di dalamnya, ada channels dan sebagainya. Jadi kita berada di satu tempat saja dan kita tak perlu nak log in log out banyak kali. Alright, so itu sebabnya kita gelarkan Microsoft Teams ini an educational hub. Hub ni maknanya macam one stop center. Masuk dalam Teams ni, apa-apa yang kita perlu buat untuk kita mengajar di dalam kelas, semua ada kat dalam tu. Jadi kita tak payah nak keluar masuk dan sebagainya. Alright, that is one advantage of Microsoft Teams lah. Alright, dia bukan setakat virtual classroom saja, tetapi dan lain-lain, ya. Dan Microsoft Teams ini adalah orang kata boleh digunakan across devices. Jadi kalau contohnya pada hari ini saya dekat keliling saya ni, saya menggunakan 3 device, 2 laptop, dan 1 telefon. Alright, jadi maknanya dia tidak kata boleh guna dengan laptop saja, tidak macam tu. Alright, kalau nak menggunakan mobile pun boleh, kita nak menggunakan tablet pun boleh, kita nak menggunakan laptop pun boleh. Jadi dan dia you perlu login satu ataupun you perlu menggunakan satu account dan boleh diakses melalui ataupun across these devices. Right? Tidak perlu ada 2-3 account, kata nak login dekat sini guna account lain, nak login dekat sini guna account lain, tidak. Dia secara integration secara across platform dan juga across devices, ya. Jadi boleh guna Edge, boleh guna Chrome, boleh guna Safari, whatever that you want. Alright, and it is a digital hub yang orang kata mengandungi semua experience ataupun pengalaman-pengalaman yang perlu kita adakan atau yang perlu kita beri kepada student di dalam sesuatu aktiviti pengajaran. Alright? Okay, these are some of the things. Okay, saya tak nak go through here. What I want to do is bersama-sama dengan cikgu, saya nak demo. Alright, jadi kita akan go step by step bagaimana kita nak access Teams menggunakan domain name Tiara Permai dan bagaimana kita nak bina classroom di dalam Teams dan apa aktiviti-aktiviti yang boleh kita lakukan di dalam Teams untuk kita menyokong aktiviti-aktiviti PDP kita di dalam kelas. Alright, okay, so first thing, kalau cikgu-cikgu nak buat bersama-sama dengan saya lagi bagus. Alright, if you have 2 devices, kalau ada 2, satu boleh dengar saya, kalau menggunakan telefon untuk dengar saya mungkin, dan menggunakan laptop untuk go step by step. Kalau tak boleh tak apa, benda ni direkod, nanti cikgu-cikgu boleh tengok semula. Alright, jadi untuk nak mengakses Microsoft Teams, kalau menggunakan portal Delima, kita kena pergi ke portal Delima lah. Kita boleh log in menggunakan portal Delima, menggunakan ID yang telah dibekalkan oleh KPM. Alright, tapi hari ini saya diminta oleh Cikgu Fazilah untuk menggunakan domain sktiarapermai.edu.my. Kalau yang ini lagi senang lah. Okay? Jadi macam mana kita nak akses? First thing, cikgu kena pergi menggunakan browser, apa-apa browser yang cikgu gunakan. Chrome boleh, Edge boleh, Safari boleh dan sebagainya.
Alright. Bila kita pergi kepada browser itu, kita pergi kepada office.com. Alright, kalau kita dekat atas ni kan, this is office.com. Alright, bila kita sampai ke office.com tu, dia akan keluar this particular landing page. Alright, paparan untuk kita log masuk ke dalam office.com. Office.com ni maknanya Office 365 lah. Alright, dekat sini nanti baru kita log in. Contohnya sekarang ni, tadi saya dah test account ni. Jadi memang untuk saya ni dia dah keluarkan nama siap-siap dekat sini lah. Kalau kata cikgu baru pertama kali cikgu nak log in, cikgu akan dapat just sign in page ni ataupun log in page ni, dan cikgu kena klik untuk nak masukkan nama dan sebagainya. Alright, so first step pertamanya pergi ke office.com. Alright, dah sampai ke office.com itu dah dapat paparan ini, kita klik sign in. Okey, dan dia akan bawa kita kepada the sign in page lah. Macam saya kata tadi, kalau pertama kali guna, maknanya kena masukkan dia punya orang kata dia punya ID dan juga password. Tadi sebabnya saya dah test benda ni tadi, jadi maknanya dan saya dah save supaya tak payah nak ingat kan. Jadi saya dah save ke dalam saya punya browser, maka dah terkeluarlah saya punya login ID Dr. Azma @sktiarapermai.edu.my, dan saya pun dah masukkan saya punya password kat dalam ni. Password yang telah diberi oleh Cikgu Fazila. Right? Jadi kalau cikgu first time, you kena masukkan semua maklumat tu. What is your ID? Saya rasa sekolah dah bagi pun, dan what is the password that you need to use. Right, bila dah sampai kat sini kita sign in, kita just click the word sign in, kita akan dibawa ke landing page Office 365. Okey, dia kadang-kadang loading dia lambat sikit lah. Alright, pada Office 365. Jadi dia akan cikgu akan dibawa ke paparan ini. Alright, kalau cikgu tengok sini, paparan saya ni kosong lah sebab ni akaun baru yang diberikan kepada saya oleh SK Tiara Permai. Jadi maknanya saya masih belum ada aktiviti lagi di dalam akaun ini. Tapi apa yang penting yang nak kita tunjukkan, bila kita dah masuk ke sini, kalau kita tengok dekat sini ni, ini adalah semua tools Microsoft yang ada di bawah Office 365. Microsoft Word-nya, Microsoft Excel-nya, PowerPoint-nya, Outlook-nya dan sebagainya. Right, jadi semuanya berada di dalam satu tempat. Alright, jadi kalau nak tengok dekat sini pun boleh yang klik this one ni, jadi akan keluarlah semua ni, dan semua apps yang ada. Semua apps yang ada di bawah banner Microsoft, semuanya cikgu boleh guna. Jadi ini semuanya yang ada ya, daripada kalendernya sampailah planner dan sebagainya. Things to do, video, whiteboard, semuanya ada dekat sini. Alright, jadi kita log in tadi menggunakan domain name Office SK Tiara Permai. Kita masuk menggunakan ID dan password yang selalunya dibekalkan oleh sekolah lah kan. Bila kita dah log in itu, kita akan dibawa kepada paparan ini. Alright. Macam saya kata tadi, kalau pertama kali kita masuk, maknanya kosong lah. Kalau dah ada benda yang aktiviti yang kita buat dalam ni, macam contohnya kalau kita dah menggunakan Microsoft Forms, kita dah menggunakan PowerPoint, semua benda tu akan ada di dalam ni. Right? Jadi again tu yang dipanggilkan it's a hub, a one stop center. Apa benda yang kita nak buat, apa benda yang telah kita jalankan di dalam Office 365 akan ada di dalam portal Office 365 ni. Alright? Under your login name. Okay? Jadi pada petang ini kita nak tuju khas kepada Teams. Okay? Teams ni dia punya simbol begini, yang ada T warna macam warna purple ni kan. Jadi bila kita klik Teams, dia akan bawa kita kepada paparan Teams. Alright, seperti yang saya kata tadi, Teams ini adalah satu aplikasi yang kita boleh buat virtual classroom ataupun kelas secara virtual serta maya, dan di samping itu dia juga mempunyai feature-feature yang boleh kita gunakan untuk menyokong PDP kita di dalam kelas. Alright,
sekejap saya nak tunjuk kepada cikgu, cikgu-cikgu semua, ada satu projek yang dia panggil Modern Classroom Project. Modern Classroom Project ini adalah satu projek yang menggunakan konsep blended learning. Kalau cikgu-cikgu pernah dengar dah blended learning, ini adalah satu, saya rasa satu pendekatan yang sangat baik dalam kita menggunakan teknologi untuk menyokong aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, di mana kelas kita selalunya secara generalnya kan, secara umumnya kelas kita selalunya mempunyai pelajar-pelajar yang pelbagai kebolehan. Kan? Saya rasa kelas-kelas sekarang ni tidak lagi di stream, maknanya kita ada pelajar yang laju, kita ada pelajar yang sederhana, kita juga ada pelajar yang orang kata yang memerlukan bantuan lebih. Alright? Jadi kalau katakan kita mempunyai kelas yang heterogeneous begini, maka kalau kita menggunakan pendekatan blended learning ini, kita boleh actually membantu pelajar-pelajar ini belajar pada tahap kemampuan masing-masing. Alright? Dan Microsoft Teams ini adalah satu tools yang kita boleh gunakan untuk mencapai objektif itu. Alright? Sekejap lagi kita tengok apa yang saya maksudkan. Contohnya kalau katakan, kalau benda yang kita nak ajar ataupun kurikulum yang kita nak ajar itu adalah sama untuk semua orang. Kan? Tetapi pelajar yang laju, dia mungkin mengambil masa yang cepat untuk dia faham. Kan, pelajar yang sederhanalah speednya. Pelajar yang memerlukan bantuan lebih ni mungkin memerlukan masa yang lebih sikit untuk dia faham. Tapi selalunya kalau masa kita mengajar, kita lebih kepada orang kata one fits all. Cara kita mengajar satu dan kita harap semuanya mendapat orang kata mendapat manfaat yang sama. Walhal kita tahu bila capability anak-anak kita berbeza, maka waktu pemrosesan maklumat itu juga berbeza. Itu sebab kadang-kadang kita nampak anak-anak yang laju ni dia cepat bosan. Sebab dia dah tahu benda tu. Tapi dia kena go through juga benda yang kita sediakan untuk semua orang. Jadi dia bosan, kadang-kadang dia jadi nakal. Kan? Anak-anak yang memerlukan bantuan yang lebih ni pun begitu juga. Alright, dia bosan kerana dia tak faham. Alright? Dan bila dia bosan kerana dia tak faham, dia pun jadi nakal. Kan? Yang selalu menerima akibatnya yang tengah-tengah ni. Alright? Jadi menggunakan teknologi kita boleh actually buat personalization. Okay? Kita boleh actually cater, kita boleh pastikan setiap kumpulan di dalam kelas kita itu dapat manfaat semaksimum mungkin. Teknologi boleh membantu kita untuk membuatkan pengajaran kita itu lebih targeted, lebih bertumpu ataupun berfokus kepada anak-anak kita berdasarkan kemampuan masing-masing. Right? That is what blended classroom is all about. Yeah? Okay. Dia loading sekejap. Saya nak tunjuk, sementara dia loading tu saya tunjuk kat cikgu this concept lah. Ini satu website yang saya nak galakkan cikgu explore. Walaupun dalam bahasa Inggeris, tapi saya rasa kalau kita baca kita boleh fahamnya. Cikgu-cikgu lagi-lagi pula kan cikgu-cikgu memang dah ada background mengajar. Jadi apa yang dicadangkan di sini ni saya rasa cikgu boleh faham dengan mudah lah. Okay? Ini adalah approach ya. Ini website ini dipanggil modernclassroom.org. Ini adalah satu NGO pendidik yang melakukan research untuk menggunakan model blended classroom ini di dalam kelas. Alright, blended classroom ini dia ada 3 komponen. Alright, komponen yang pertama adalah blended instruction, di mana pelajar belajar menggunakan video yang dibuat oleh cikgu sendiri. Right, kemudian dia ada self-paced structure di mana latihan kita berikan kepada pelajar untuk dia berlatihlah supaya dia faham ataupun supaya dia dapat apa benda ataupun objektif pembelajaran yang kita nak dia dapat. Okay? Kalau cikgu tengok di contoh di gambar ni, kalau kita tengok student 1 dia sampai ke hujung dah. Ini mungkin student ni laju. Right, jadi dia
boleh dilajukan speed dia dengan bantuan teknologi. Kalau kita tengok student 2 ni, dia satu. Maknanya student ini mungkin dia hanya akan dapat the main, the core pembelajaran. Dia tak dapat lebih. Walhal student yang laju yang nombor 1 ni mungkin dia dapat lebih lagi. Right? Jadi kita bagi dia benda-benda yang more challenging. Right? Dan kita tengok yang student yang tengah-tengah ni, dia ni orang kata medium dari segi pencapaiannya, mungkin dia dapat lebih sikit daripada student yang 2 ni. Jadi teknologi membolehkan kita membuat personalized instruction supaya yang laju akan dapat manfaat sebab dia laju. Right? Mungkin maklumatnya lebih, exercisesnya lebih, kepakarannya lebih. Yang sederhana dia akan dapat whatever that is targeted in our curriculum mungkin lebih sikit. Dan yang perlu bantuan ni tadi, kita mempunyai lebih masa untuk membantu dia sebab yang grup yang 2 ni tadi dia boleh buat kerja sendiri. Right? Nanti video tu saya akan tayang kemudian untuk kita faham apa yang kita maksudkan ini. Dan komponen yang ketiga ialah mastery based grading. Ini untuk memastikan yang 8A 9A tadi tu. Right? Mastery itu mesti lagi excellent in academic subjek itu masih lagi target kita. Cuma sekarang ni melalui proses ini kita akan melihat anak-anak kita berkolaborasi antara satu sama lain, anak-anak kita akan belajar berkomunikasi secara efektif dan sebagainya. Right? Sebabnya dia kelasnya student centered, dia dah tak lagi kita berdiri di depan dan student hanya mendengar. It's a lot more interactive antara student dengan student itu sendiri. Alright, jadi Teams boleh kita gunakan untuk menyokong model pembelajaran secara blended ini. Okey, ini adalah Microsoft Teams. Jadi kalau kata cikgu berjaya login menggunakan ID dan password yang telah dibekalkan, cikgu akan first kali masuk ke dalam Teams dan selalunya kalau kata kita pertama kali masuk, dia akan ada 2 ni sahaja. Create a team, join a team with a code. Alright, yang ini ni kalau kita dah lama dalam tu lah. Ini macam sebab saya part of SK Tiara Permai punya ni, jadi kita nampak semua yang orang lain buat lah kan. Kalau first time you masuk, you will only have create a team and join a team with a code. Alright, jadi petang ni saya nak fokus on create a team dan juga activity di dalam the main feature of Microsoft Teams. Okay, so create a team ini adalah step yang pertama, kita nak mewujudkan kelas di dalam Microsoft Teams. Alright. Okay, so first tadi saya ulang semula Pertama tadi kita masuk, kita login menggunakan website office.com, menggunakan ID SK Tiara Permai dan your login ID dan juga your login password. Bila dah sampai daripada situ, you akan dibawa ke paparan Office 365. Di Office 365, pilih Microsoft Teams dan you akan dibawa ke paparan ini. Alright, so sekarang ni kita nak pergi ke second step ialah bagaimana kita nak mewujudkan kelas kita di dalam Microsoft Teams. Alright, jadi kita menggunakan ikon create team. Alright, dia ada 4 jenis Teams yang boleh kita create di dalam Microsoft Teams. Team yang pertama ialah kelas. Kelas team memang sesuai untuk kita lah, namanya pun kelas, kan? Yang keduanya PLC ni Professional Learning Community. Ini mungkin antara cikgu yang ada dekat sini mungkin ada yang sedang buat masters ke ataupun ada ada professional group yang ada di dalam sekolah dan sebagainya. Jadi kita boleh menggunakan this PLC. Yang ketiga adalah staff team. Staff teams ni lebih kepada pentadbiran. Right, kalau kata kita nak menggunakan Teams ini untuk mentadbir sekolah, kita boleh menggunakan staff Teams ini. Dan yang terakhir sekali ialah others. Others ini Teams yang terbuka. Ni kadang-kadang kita boleh juga membenarkan student untuk menggunakan other ni untuk dia buat Teams untuk kelab, untuk persatuan dan sebagainya. Alright, setiap satu jenis Teams ini mempunyai feature-features yang berbeza. Contohnya di dalam kelas team, dia adalah assignment dan sebagainya. Dalam PLC tak ada. Sebab apa, dalam PLC ni antara guru dengan guru kan tak perlu dah ada assignment. Tetapi dia ada benda-benda yang berkaitan dengan professional learning development. Alright, sama juga dengan staff team, tak ada assignment. Sebab staff team yang lebih kepada pentadbiran.
Right? Jadi setiap satu jenis Teams ini mempunyai feature-nya tersendiri dan kita menggunakannya berdasarkan apa objektif team itu dibina. Right? Jadi petang ni kita membina kelas team. Teams yang akan kita gunakan untuk mentadbir pembelajaran, pengajaran di dalam kelas kita. Jadi obviously lah ya, kita akan gunakan kelas team. Right? Jadi kita klik kelas team dan dia minta kita namakanlah team ya. Jadi kita katalah saya selalu English lah sebab saya pernah mengajar bahasa Inggeris kan. So saya kata English year 6. Alright, katalah saya mengajar bahasa Inggeris tahun 6 di SK Tiara Permai, satu kelas. Alright, jadi bila letak tu, kalau kita nak letak description dekat sini pun boleh, kalau tak nak pun tak apa. Kita namakan saja, lepas tu kita go next. Alright. Step yang kedua ialah kita boleh memasukkan pelajar-pelajar yang ada di dalam kelas kita ini ke dalam Teams melalui cara manual. Alright, kalau katakan kita hanya ada 10 pelajar ke 5 pelajar ke, bolehlah kita buat cara manual. Kan? Tetapi kalau kata dalam kelas kita ada 40 pelajar, buang masa. Tak payahlah kita buat cara manual, kita cari cara lain macam mana nak memasukkan nama pelajar. Alright, dan kita boleh juga masukkan guru. Alright, katalah kita ada guru yang mengajar bersama-sama, kita co-teach. Ada satu lagi kelas English year 6 tapi diajar oleh guru lain dan kita nak orang kata nak berkolaborasi supaya kita boleh buat kerja sama-sama, jadi tak adalah berat sangat. Kan, you buat separuh assignment, saya buat separuh assignment dan sebagainya dan kita combine. Right, contohnya lah kalau kata kita nak letak nama guru, kalau oleh kerana guru tu seorang je kan, saya ni lah boleh letaklah manually. Jadi saya mungkin Cikgu Fazilah saya masukkan nama Cikgu Fazilah dekat sini, admin lagi. Alright, dan kita add. Okay, so kita close dekat sini. Okay, so Teams kita sudah terbentuk. Kelas kita sudah terbentuk di dalam Microsoft Teams. Alright, kalau kita tengok kat luar ni tadi, sebelum kita masuk dalam ni, saya tunjuk dulu dekat luar ni. Okay, ini adalah Teams yang pertama di bawah saya sebagai adminnya. Alright, jadi kita dah dapat terbentuk English Year 6. Okay, balik semula Maknanya bila dah masuk, bila kita dah berjaya login di dalam Office 365 dan kita dah berjaya sampai ke Microsoft Teams punya panel, first thing yang kita kena buat adalah mewujudkan kelas kita sendiri. Right? Cara mewujudkan kelas adalah sini tadi tu ada dua ada dua tile ini, create a team and join a team with a code. Jadi kita nak mewujudkan kelas, kita guna create a team ni. Right, untuk kita bina kelas dia akan minta kita namakan kelas kita dan dia akan minta kita masukkan pelajar dan juga ataupun guru kalau kita nak masukkan guru. Right, tapi saya kata tadi kalau kita ramai pelajar tak perlulah kita masukkan satu-satu, ada cara lain untuk kita masukkan pelajar di dalam kelas. Daripada luar ni pun kita dah boleh masukkan, ada 3 titik dekat atas ni. Right, kita klik 3 titik ni, dia akan keluar drop down. Ada manage team, add channel, add member dan sebagainya. Kita pergi kepada manage team. Alright, bila kita pergi kepada manage team, dia akan keluar paparan ini. Tengok tadi saya dah masukkan nama Cikgu Fazilah kan sebagai guru, orang kata guru co-teacher saya, guru bersama. Jadi secara automatiknya dia juga menjadi owner. Kalau tak kalau kata kita masukkan nama dia sebagai student, dia tak menjadi owner. Alright, jadi oleh kerana kita masukkan dia sebagai guru tadi, maka dia menjadi owner sama dengan saya, maka dia mempunyai hak dan kemampuan mengendalikan tim ini sama dengan saya. Dia boleh delete, dia boleh add, whatever yang saya boleh buat, dia boleh buat. Alright, ini bila kita nak memasukkan co-teacher. Okey, sekarang ni kita nak memasukkan student. Kita tadi nak masukkan satu-satu ramai sangat. Jadi kita cari jalan macam mana nak suruh dia masukkan diri dia sendiri ke dalam kelas kita. So kita klik setting. Dalam setting ini ada di bawah, di tengah-tengah ni ada team code. Alright, kita klik team code, lepas tu kita generate. Alright, dan ini adalah kod yang kita boleh bagi kepada student kita untuk dia log in,
pilih join a team with a code tadi tu dan masukkan kod ini untuk dia masuk ke kelas kita. Saya nak minta tolong cikgu-cikgu semua yang ada device kat depan yang boleh digunakan untuk berinteraksi, ambil kod ini dan masuk ke kelas saya sebagai seorang pelajar. Alright, kita cuba ya. Alright. Dapat ni ambil gambar ke apa ke dulu. Okey. Jadi tadi masa kita pergi balik tadi kat Teams ni lah kan. Kita pergi kat all the teams ni, kita klik yang dekat sini ni. Ni, join a team with a code. Jadi masukkan kod tu dekat sini, nanti secara automatik cikgu-cikgu semua akan masuk ke kelas saya menggunakan kod itu tadi. Jadi kalau kita ada 40 orang student, tak adalah susah hati kita nak memasukkan 40. Kan? Tapi kalau kita ada sikit student, bolehlah kita masuk secara manual. Lagipun di dalam kelas, di dalam domain sendiri macam Tiara Permai ni, tak ramai lah. Dia hanya meliputi sekolah, student di dalam sekolah Tiara Permai sahaja. Tapi kalau imagine lah kita menggunakan ada 5. Kan kita menggunakan ada 5 dan kita nak masukkan student satu-satu. Kita ada berapa juta student yang di dalam database the 5 tu. Right? Jadi memang susah lah kalau kita nak masukkan satu-satu. Right? Jadi that is the reason, itu sebabnya salah satu cara kita nak memasukkan student untuk kita tidak banyak kerja adalah menggunakan kod ini tadi, masukkan ke dalam. Alright? Jadi kita tengok ada tak sesiapa yang dah masuk di dalam kelas saya. Okey, ada 2 dah masuk. Okey, alright, 3. Alright. Okay, dan kalau tunjuk kod lagi sekali tak? Boleh. Kejap Itu dia kodnya. Cuba masukkan. Saya bagi 2 minit untuk cikgu-cikgu cuba masukkan ke dalam join a team with a code tu, GP39J96. Alright, again bagaimana kita nak masukkan student ke dalam kelas kita? Satu, secara manual. Kalau ada masa untuk kita buat secara manual, boleh buat secara manual. Yang keduanya adalah dengan memberikan kod yang kita generate daripada teams kita tadi tu kepada pelajar ataupun kepada parents pelajar untuk dia memasukkan sendiri di dalam kelasnya. Kalau kata kita sekarang ni dah berada di sekolah, kita membuat ini di dalam mengendalikan benda ini di dalam kelas kita sendiri, maka kita boleh bagi tahu student lah, you let the student know kat mana nak masukkan dan sebagainya. Alright, jadi dia akan become the member of your class, ya. Okay, so let's see members. Okay, dah ada 6. Okey, dah ramailah tu. Okey. So itu cara ya. Cara bagaimana kita nak populate, nak memasukkan pelajar di dalam kelas kita dengan cara yang lebih mudah selain daripada memasukkan secara manual. Okey, kalau cikgu tengok dekat sini, dia orang semua member. Kan, member. Kalau macam tadi tu saya masukkan Cikgu Fazilah sebagai guru tadi, dia jadi owner. Jadi kalau katakan kita nak salah satu student dia katalah kita nak dia jadi ketua darjah ke apa ke, kita nak bagi dia lebih sedikit kemampuan kan, kita boleh tukar daripada member ni, kita boleh tukar dia jadi owner. Tapi pada saya tak sesuai lah kan, sebabnya owner ni dia macam-macam dia boleh buat. Nanti dia tukarnya grade kawan dia ke apa ke kan, jadi tak sesuai. Biarkan dia aja dia jadi member. Dan kalau kita nak berkolaborasi, lebih baiklah kita berkolaborasi dengan guru selain dari as opposed to murid. Okay. Right? Ada soalan? Macam mana kita nak banner ataupun kita nak create kelas di dalam Microsoft Teams? Okay Kalau ada again please stop me ataupun on your microphone dan just tanya je lah.
Alright. Jadi tadi tu bila kita dah kita dah siap masukkan maklumat yang kita nak, nama yang pentingnya nama lah. Nama kelas kita. Kalau macam contohnya kita mengajar English tetapi ada 3-4 kelas dan maka kita buat 3-4 teams yang berbeza. Saya lebih suka begitu. Selain daripada kita masukkan everything di dalam satu team, katalah English, lepas tu kita ada 3 kelas, masukkan 3 kelas dalam ini. Lagi susah kita nak manage nanti. Lebih baik kata English year 6, kelas A, kelas B, kelas C. Teams yang berbeza-beza. Right? Lagi mudah kita nak manage kemudian ya. Lagipun teams ni kita boleh buat sebanyak yang kita nak Alright, jadi bila kita dah berjaya membina kelas teams ni tadi, kalau cikgu-cikgu tengok dekat atas ni, ini adalah channel general. Channel general ini orang kata the landing page lah. Kalau macam website tu dia punya orang kata di the first page tu, home punya page kan, home page tu kan. Jadi dekat atas ni kalau kita tengok, ini adalah fungsi-fungsi ataupun features-features yang ada di dalam the general channel of a class team. General channel untuk tim kelas, ini adalah featurenya. Feature yang pertama adalah post. Okay. Post ini adalah tempat di mana kita selalu macam kita kalau kita menggunakan Facebook ke social media yang lain, ini adalah tempat kita buat posting lah. Right, jadi selalunya kalau dalam untuk kelas use, ini adalah tempat di mana kita letak announcement ataupun ataupun kalau kita nak berinteraksi dengan student, kata sebelum masuk kelas kita nak tanya khabar ke apa ke, boleh kat sini. Alright, this is orang kata tempat di mana pembelajaran itu bermula. Right? Contohnya selalu kalau kita masuk dalam kelas, kita ucap selamat pagi, assalamualaikum dan sebagainya. Kadang-kadang kita ada small talk dengan pelajar, kan? Those kind of things. So benda-benda macam tu boleh kita replicate di dalam bahagian post ini. Alright? Jadi dekat sini kalau sini ada new conversation, kita boleh klik new conversation ni. Alright, dan kita boleh, contohnya saya nak buat announcement lah kan. Saya boleh klik yang ada A dan pensel ni, dan saya boleh klik new conversation dekat atas ni, dan saya letak situ announcement. Right, oleh kerana minggu ni minggu pertama kita balik ke sekolah, jadi saya buat selamat kembali ke sekolah. Alright, tapi ini bahasa Inggeris tulis salah. Okay, welcome back. Okay, dan kalau katakan ini nampak macam boringnya kan, bolehlah tukar backgroundnya, kita ambillah gambar. Kalau nak upload gambar sendiri pun boleh. Kalau tak nak, guna je lah gambar yang ada dekat dalam ni. This is a class, so kita guna kelas ini kelas bahasa Inggeris. So something like this lah kot. Okay. Alright. Jadi bila budak-budak masuk ke dalam teams kita, dia nampak cikgu orang kata bagi welcome back to the classroom ya, dalam ini. Ada kalau nak letak subtitle pun boleh letak kat sini. This is your English class. Contohlah dan kat sini biasalah dekat sini secara macam kita selalu buat posting, apa-apa yang kita nak tulis dan sebagainya, kita tanya khabar ke, begitu kata how are you today. Alright, jadi cikgu you can see that kan, cuba some of you boleh balas. Alright. Okay, apa nama ni? Saya dah start the conversation tu, maknanya kita encourage student kita untuk berinteraksi dengan kita. Jawablah soalan kita, how are you today, dia akan jawab dan sebagainya. Kalau macam kelas bahasa macam ni, tujuan kita adalah untuk nak bagi dia practice the language. Contohnya kan. Jadi ini adalah salah satu cara awal untuk kita get our students to be engaged.
Alright, contohnya kalau katakan kalau we are doing virtual classroom contohnya. Alright, this is where we can do that. Okay, I'm fine, thank you. Terima kasih Cikgu Yahya. Alright, for answering the question. Alright, so di bahagian post ini fungsinya, feature ini sama sahaja dengan post dekat mana-mana social media. Kalau kita biasa dengan, saya rasa tak adalah yang tak biasa dengan Facebook kan. Kalau you dah biasa dengan posting Facebook, sama je lah fungsinya dekat sini. Kita boleh mulakan conversation, kita boleh jawab conversation orang, kita nak upload apa-apa pun boleh, kita nak letak gambar, kita nak letak emoji, kita nak letak GIF, kita nak letak apa-apa pun boleh kat sini. Fungsinya sama. Alright, jadi sebagai guru, kita boleh gunakan ruang ini untuk kita buat announcement, untuk kita bertanya khabar, untuk kita letak mungkin upload assignment dan sebagainya. Tapi assignment tak sesuai lah dekat sini sebab ada ruang khas untuk assignment. Jadi ini lebih kepada orang kata social engagement dengan student kita. Right? Jadi that is the first ruang di dalam the general channel of the Microsoft Teams. Alright. Ruang yang kedua adalah files. Right. Files ini adalah tempat di mana kita boleh letak bahan-bahan untuk yang kita nak gunakan untuk mengajar. Right. Contohnya kalau kata dia ada dua jenis files ini. Satu adalah yang dia panggil class material. Alright. Class material adalah bahan-bahan yang kita boleh upload untuk student kita boleh baca sahaja, dia tak boleh nak edit bahan-bahan itu. Contohnya kalau macam kita nak letakkan timetable ke, kita nak letakkan description of kursus ke dan sebagainya, kita boleh letak di dalam apa yang dia panggil class notes. Alright? Dan dekat sini juga kita boleh upload class material kalau kita tengok sini class material, kalau kita klik class material ni, alright, kita klik class material ni. Okey, bila dalam class material ni apa-apa yang kita letak dalam ni, pelajar hanya boleh baca saja. Dia tak boleh nak kacau lah. Jadi apa-apa benda yang kita nak pastikan yang pelajar tak boleh nak edit dan sebagainya, kita masukkan di dalam class material ini. Right, dia tulis dekat situ read only class files go in here. Students can read the file but only teacher can edit. Maknanya di sini kita punya syllabus ke ataupun ada perkeliling-perkeliling yang kita nak student kita baca ke dan sebagainya, kita letak kat sini. Di dalam class material. Yang dia orang tak boleh usik. Tapi kalau benda yang kita upload di luar daripada class material ni, di situ student boleh edit. Maknanya student boleh tambah dan sebagainya apa yang kita nak dia buat. Alright? Tapi ini again benda yang kita boleh masukkan dekat dalam ni. Kalau kita klik new ni, kita boleh tambah, kalau kita boleh gunakan semua tools Microsoft yang ada. Yang kita selalu guna, Microsoft Word ke, Microsoft PowerPoint ke dan sebagainya. Alright, jadi bila contohlah kita masukkan satu, kita guna Microsoft PowerPoint, kita create something new. Kita tulis itu test. Alright. So bila dia berada di luar daripada folder class material itu tadi, maknanya student boleh edit apa yang kita letak dekat situ. Jadi kalau contohnya kita nak student berkolaborasi antara student dan student, salah satu cara yang kita boleh buat adalah kita letakkan template kita dekat sini dan kita benarkan student edit untuk berkolaborasi. Right? Contohnya sekarang ni PowerPoint ini boleh diedit oleh semua yang ada di dalam kelas saya ni. Right? Sesiapa student yang ada di dalam kelas tadi boleh edit. Contohnya lah kita tambah lagi slide. Dia lambat sikit dia punya tu. Orang kata versi PowerPoint ini adalah versi online. Jadi bila versi online ini maknanya tak kira lah di mana kita berada, as long as kita ada internet connection, kita boleh akses dan kita boleh buat kerja sama-sama. Kalau kata antara cikgu dengan cikgu pun, kalau kita buat kolaborasi, katalah kita nak menyediakan bahan untuk kita mengajar sama-sama English Year 6 dan kita nak menyediakan bahan secara bersama.
jadi standardized. Apa yang cikgu year 6 cikgu dibuat sama saja apa yang year 6 yang saya ajar. Jadi in order to standardize macam tu, kita boleh bekerjasama dengan menggunakan this particular area ni. Right, kalau kita nak gunakan lah, tapi ni selalunya lebih kepada student jadi kalau kata cikgu nak try, siapa-siapa yang di dalam kelas saya tadi, you can actually type dekat PowerPoint ini dan you can see siapa yang sedang menaip, apa yang di type dan sebagainya. So, ini saya nak tambah slide. Okey, salah satu cara kita bagi assignment pada student, boleh cara ini. Contohnya kalau saya namakan slide ni, setiap slide yang saya tambah ni saya bagi nama. Ni Cikgu Kaza punya slide. Jadi saya kata kat dia, assignmentnya ialah take a look at your slide dan tambah. Kalau kita nak buat brainstorming tentang sesuatu subjek. Jadi saya tambah new slide dan setiap slide itu saya namakan dengan nama cikgu. Ni tadi cikgu apa ya? Cikgu apa yang ada kat sini tadi? Cikgu Fazilah pun ada Right, ada tambah lagi lah. Jadi kalau you ada dalam kelas saya, you boleh actually access dan type di dalam pada slide you sendiri. Jadi ini salah satu cara bagaimana kita nak menggalakkan kolaborasi antara student. Right, ini di bahagian folder ataupun di bahagian files itu tadi. Right, di salah satu siapa-siapa yang ada kat dalam kelas boleh tolong demokan, typekan mana ni. Tak kira lah kalau nama you tak ada pun. Type aja dekat slide 1, 2 dan 3 tu. Kita nak tengok macam mana rupanya. Boleh tak? Okey, ni ada seorang dah menaip ni. Kita tengok ke atas ni kan ada nama masing-masing yang sedang buat kerja. Ini Cikgu Said, okey, dekat yang warna biru ni. Yang atas ni Cikgu Muhammad Zaid dekat yang ini. Jadi kita nampak student punya kerja. Sambil dia buat dan sebagainya. Right? Jadi this is one way kita boleh encourage students untuk berkolaborasi. Kita kata okay, you ada tengok dekat slide yang ada nama you, saya nak you tulis 3 perkara yang you boleh buat dengan sebuah batu bata. Contohnya lah kan kalau kita kata nak brainstorming dan sebagainya. Jadi setiap orang akan ada slide masing-masing dan setiap orang akan kena tulis di atas slide masing-masing. Ini satu hal kita nak encourage semua berinteraksi. Sebab kalau dia tengok nama dia dekat situ lepas tu dia tak menaip, kan? Jadi maknanya dia seorang je lah slide kosong. Right? Dan jadi after a while student kita tahu apa ekspektasi kita. Right? In terms of doing the collaboration. Okay? So ini adalah satu. Doktor, maaf mencelah. Boleh. Kalau kita guna phone, untuk type tu nak kena refresh macam mana? Yes. Untuk sebab saya menggunakan phone. Bila tekan pada nama tu tak dapat nak type. Tak dapat nak type? Oh ya ke? Saya cuba dekat phone saya. Selalunya boleh je. Tekan pada slide, di dalam slide tu. Boleh tak? Saya nak kena sign up lain pula. Boleh tak? Tak boleh tak dapat. Tapi ada simbol PowerPoint. Maksudnya saya kena tekan pada simbol PowerPoint tu. Cuba. Cuba. Tapi ni kena install dulu lah. Oh, you tak download lagi Teams ke dekat situ? Ataupun Office 365? Ini memang saya guna apps Team. Okay. Tapi Microsoft PowerPoint ni tak ada lah dalam phone ni. Oh, okay. Kena download dulu lah maksudnya. Yes, install Office 365 dulu dalam phone you.
Okay, terima kasih. Apps Office 365 kat dalam tu. And then you can actually ini Alright, so itu apa yang boleh kita lakukan di tempat file tadi. Kalau kata kita sudah, kita boleh close dekat sini dan kita akan balik kepada tempat kita tadi itulah. Teams kita tadi Okey, akan balik sini. Kita tengok kat sini, dia akan tersimpan di sini. Ni dia akan tersimpan di dalam kita punya OneDrive. Jadi anytime kalau kata kita nak balik ke sini, nak suruh student buat kerja, nak suruh student check ataupun kita nak mengajar menggunakan PowerPoint yang student kita dah buat, boleh saja. Alright, dia tidak akan hilang selagi kita tak hilangkan. Alright, jadi di tempat file sini, alright, kita boleh upload bahan-bahan. Kalau kita nak upload macam kita kata tadi, sama ada kita upload dalam kelas material ataupun kita upload kat luar ni. Katalah ada template yang telah kita telah buat, alright. Jadi kita nak upload untuk kita gunakan, boleh upload kat situ. Alright. Sync ini ialah kita boleh synckan apa benda yang kita buat dekat sini dengan kita punya OneDrive dan juga dengan apps-apps yang kita gunakan di pelbagai devices. Alright. Kita boleh copy link, katakan kita nak bagi link ni kepada sesiapa, kita boleh highlightkan dan kita boleh copy link dan sebagainya. Tapi yang sangat-sangat orang banyak teruja, download ni biasalah kan, adalah actually kita boleh add cloud storage kita. Katakanlah kita selama ni sebelum hari ni kita banyak menggunakan ataupun kita banyak menyimpan barang-barang kita ataupun kerja-kerja kita di dalam Google Drive. Alright, jadi sekarang ni kita nak migrate menggunakan Microsoft Teams. Kita kata alah malasnya lah nak copy nak download dari Google Drive, nak upload pula kepada OneDrive dan sebagainya. Tak perlu cikgu. Kita boleh actually merge Google Drive kita ke dalam Teams. Alright, kalau kita tengok terjadi kat atas ni ada add cloud storage. Kalau kata cikgu ada Google Drive, cikgu ada Dropbox dan sebagainya, tak perlu nak download, upload. What you can do is just add your cloud storage ke dalam Microsoft Teams, dan apa-apa benda yang cikgu nak gunakan nanti yang duduk di tempat-tempat lain ni, kita boleh akses melalui Microsoft Teams sahaja. Alright, contohnya lah saya tengok sama ada saya boleh add saya punya Google Drive. Sebabnya Google Drive ni kena samalah dengan ID yang kita gunakan kan. Ataupun kita boleh upload certain folder Jadi ini orang kata memudahkanlah supaya kita tak perlu nak tukar-tukar tempat dan sebagainya mengambil masa. Kalau katakan kita punya katalah cikgu ada Google Drive yang mempunyai ID dan domain name yang sama, menggunakan email Tiara Permai juga, lagi mudah. You can actually just masukkan tanpa ini. Tapi kalau kata kita punya Google Drive, sepatutnya kita guna selalunya kita guna personal kan ni. Jadi kita boleh masukkan juga menggunakan atau kita masukkan secara by folder ataupun kita nak masukkan di entire drive pun boleh. Alright, macam ni contoh ni, this is my personal Google Drive, dekat apa nama ni, dekat komputer, yalah dekat Google Drive lah kan. Jadi orang kata dibenarkan untuk nak put ataupun untuk nak masukkan Google Drive ini ke dalam Microsoft Teams by folder. Jadi kalau contohnya kata saya mengajar English Year 6 tadi, dekat dalam Google Drive saya memang dah ada a folder full of exercises, test dan sebagainya untuk Year 6. Jadi saya boleh masukkan that particular folder ke dalam Teams dan saya boleh akses apa-apa yang saya nak akses di dalam that particular folder melalui Teams. Tak payah saya nak keluar, buka pula saya punya Google Drive dan sebagainya. Alright, so that is one thing yang saya rasa sangat membantu. Because memanglah kita daripada awal banyak menggunakan Google Drive sebab that was the first that was introduced to us kan. Jadi tak perlu risau, kita boleh do the integration. Sebab yang pentingnya ialah dengan adanya materials itu di dalam Teams, kita tak perlu lagi nak log in log out, kita boleh just ambil dan gunakan untuk kita buat assignment dan sebagainya.
Alright, so those are other things. Dan ni SharePoint dan sebagainya lah. Ini yang lainnya. Tapi saya rasa ini yang sangat penting sebab selalunya this is something yang cikgu rasa berat sikit nak tukar, nak migrate menggunakan apps yang lain sebabnya dia kata nanti benda-benda semua dekat sini. Jadi dia nak pindah kat sini mengambil masa pula dan sebagainya. Alright, jadi solusinya dah ada, right? Jadi kita boleh gunakan untuk kita berada ataupun menggunakan tim sepenuhnya. Right? Jadi itu adalah di dalam tab ataupun di dalam feature files. Okay? Ini adalah orang kata benda-benda yang kita boleh upload atau yang boleh kita gunakan untuk kita berinteraksi dengan pelajar. Right? Tetapi having said that, the next feature ni, class notebook ni adalah satu apps di dalam Microsoft Teams ini yang memang khas dibina untuk aktiviti pembelajaran di dalam kelas. Jadi kalau katakan kita tak nak guna files tadi pun tak apa. Sebabnya di dalam class notebook ini pun kita dah boleh buat macam-macam as far as teaching and learning is concerned. Right? Jadi contohnya sekarang ni kita kelas notebook ini adalah OneNote. Kalau cikgu-cikgu biasa dengan OneNote, adalah OneNote yang telah diubah suai untuk berfungsi sebagai buku yang menjurus ke arah teaching and learning. OneNote tu dia secara general, kita boleh buat apa pun dengan OneNote tu kan. Kita boleh buat OneNote untuk personal, kita boleh buat OneNote untuk kerja dan sebagainya. Tetapi bila comes to this class notebook memang khas untuk teaching and learning purposes. Right, kita bina satu, dia akan datang secara automatik dengan class team. Alright. Bila kita set up OneNote ni, kita set up blank notebook. Okay, dalam OneNote ini nanti akan ada akan ada 4 section. Section yang pertama dia panggil collaboration space. Collaboration space ini samalah macam yang kita nak buat dengan PowerPoint tadi tu. PowerPoint tadi tu kita buat kat luar. Ini ada space di dalam OneNote yang kita boleh buat benda yang sama. Itu sebabnya saya kata tadi files tu kalau tak nak guna pun tak apa ataupun kita gunakan untuk benda-benda lain. Right? Kalau cikgu mahirkan diri dengan menggunakan class notebook ini dah sangat cukup untuk cikgu menggunakannya untuk the teaching and learning processes. Right? Collaboration space di mana student dan guru dan student boleh edit benda-benda yang kita masukkan kat dalam tu. Alright? Yang keduanya adalah content library ni sama seperti kelas material di dalam files tadi tu. Apa yang kita masukkan dalam content library ini hanya kita yang boleh edit. Student tak boleh edit. Dia hanya boleh baca. Alright? Dan teacher only section ini adalah section untuk kita sahaja. Contohnya lah kita ada benda-benda yang kita nak bagi pada student tapi kita tak nak bagi sekarang. Alright, kita nak bagi mungkin minggu depan. Jadi kita boleh letak dulu di dalam teacher only section ini. Kita boleh edit dan sebagainya di dalam tu. Bila sampai masa kita nak bagi pada student nanti kita distribute saja. Melalui the teacher only section. Alright, dan finally is the student notebook. Student notebook ini adalah buku-buku student secara individu. Alright, class notebook ni cikgu bayangkan sebagai ring binder. Ring binder yang warna putih barak yang selalu kita guna tu kan. Lepas tu kita ada divider yang warna-warni tu. Samalah. Alright, we have a big ring binder. Kita ada section-section dan kita ada juga section untuk setiap student. Alright, bagi kita banner dulu dan kita tengok macam mana Jadi secara automatik, untuk student punya section ini kita boleh customize lagi. Kita boleh customize apa yang kita nak masukkan di dalam section untuk student ni. Ada by default dia ada handouts, ada class note, ada homework, ada quizzes. Ataupun kalau kita nak tambah lagi boleh tambah. Alright? Katalah handout dengan class note ni benda yang sama, saya buang class note. Alright? Homework okey, quizzes okey, jadi saya nak tambah lagi satu section yang dipanggil reflection. Alright? So kita ada 4 section di dalam setiap buku nota pelajar. Alright? So bila kita dah puas hati, kita boleh create the notebook. Semua pelajar yang telah mendaftar di dalam kelas ini tadi, yang cikgu-cikgu yang dah masuk tadi kan, 6 orang ke berapa orang tadi tu, secara automatik akan berada di dalam kelas notebook ini. Jadi kalau macam contohnya kelas kita ada 40 orang, maka ada 40 individual student notebook di dalam kelas notebook ni.
Jadi kalau ramai tu dia ambil masa sikit lah nak generate kan. Tapi ni kita tengok. Alright. So basically kalau kita dah menggunakan kelas notebook ini secara penuh, kemungkinan yang files punya section ini kita gunakan benda-benda yang generik saja, yang general, benda-benda general kita nak letak, kita letak kat situ. Tetapi apa-apa yang berkaitan dengan kelas kita, semuanya actually kita boleh buat di dalam kelas notebook ni dah. Kita nak letak bahan-bahan bacaan yang kita nak yang kita nak student baca sahaja, tak nak edit, kita boleh letak dalam content library. Kita nak letak bahan PowerPoint yang kita nak student edit, tambah maklumat dan sebagainya, kita boleh letak di dalam collaboration space. Right. Kita nak bagi individual assignment pada student, kita boleh letak di dalam student punya notebook. Jadi kalau kelas notebook ini saya sarankan cikgu mahirkan diri bagaimana nak organize dan bagaimana nak menggunakan kelas notebook ini. Kalau dah kat situ boleh guna. Yang files tadi tu kita gunakan hanya untuk benda-benda, mungkin benda-benda administratif. Right, benda-benda yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Contohnya announcement ke ataupun borang-borang budak-budak nak kena sign kalau dia nak keluar daripada sekolah atau kita nak buat field trip dan sebagainya, kita letak dekat files tu. Alright, dia tak ada kena-mengena dengan apa yang kita nak ajar di dalam kelas. Tapi anything to do with your class, contohnya reading materials, apa orang kata, passages, paragraph dan sebagainya, kita boleh letak di dalam kelas notebook itu sendiri. Alright, okay, so kelas notebook kita sudah tersedia dekat ikon ni. Okay, nak kita tengok di dalam bila kita klik ikon ini dia akan keluar lah. Alright, kita tengok sini collaboration space, content library, teacher only section, nak tengok sini. Kaza, Muhammad Zaid, Nik Syafrina, Nur Sabarina. Jadi setiap student yang ada dalam kelas saya tadi ni, semuanya ada notebook masing-masing. Dan kalau kita klik satu, kita klik Cikgu Kaza punya, dia ada homework, quizzes, reflection, handouts. Jadi anytime kita nak bagi homework contohnya, alright, kita letak dulu dekat teacher only section ni mungkin. Lepas tu bila sampai masa kita nak assign the homework, kita boleh distribute kepada setiap murid. Alright, kita try satu Okay, kita try satu contohnya. Okay, collaboration space. Okay, notebook ni sama seperti OneNote. Dia disusun ataupun organize menggunakan section dan pages. Alright, kalau kita tengok sini, add section, add page. Alright, so collaboration space-nya selalu ni memang akan ada lah this introduction dan sebagainya, FAQ dan sebagainya kan. Jadi kita tak nak, kita nak tambah page. Okay, katalah, okay, FAQ ni semua kita, nanti yang ini kalau kata tak nak boleh buang. Kemudian kita boleh buang. Tapi katalah kita tambah page baru. Okay, page baru ialah orientation. Okay. Jadi akan ada page baru orientation. Alright, jadi kita boleh tulis dekat sini lah. Right, collaboration space ni saya kata tadi adalah tempat di mana student pun boleh tulis, cikgu pun boleh tulis. Sekarang ni dekat page orientation ini saya nak student-student di dalam kelas saya tadi tu tolong tulis something. Orientation, write me your name and your favorite food. Okay, saya boleh tulis dekat sini lah kan. Saya kata kat sini, please write in your name and favorite food. Okay. Jadi siapa-siapa yang dalam kelas saya tadi cuba type in your name and your favorite food. Jadi di sini collaboration space maknanya both the teachers and the students can participate. Right? Cuba kita tunggu sedikit orang masuk. Sementara kita nak tunggu orang type in, saya tunjuk dulu benda-benda yang kita boleh buat di dalam collaboration space. Kita boleh insert, right? Kita boleh insert, samalah seperti yang biasa kan, nak insert table boleh, nak insert file boleh, nak insert gambar boleh, nak insert link boleh, dan nak insert audio pun boleh. Alright? Ada simbol. Kalau kita mengajar math, kita mengajar English kan. Kalau nak mengajar math boleh bubuh klik math ni dan kita boleh tulis equation dan orang kata akan tertulis dia punya
dia punya tulisan dengan betul. Ini lebih kepada kalau kita menggunakan inking, ya. Kalau cikgu ada Microsoft Surface dan menggunakan pen dan sebagainya, ataupun ada apa-apa touch screen punya komputer yang boleh menggunakan pen untuk tulis, kadang-kadang tulisan kita tu tak berapa nak lawa, kita boleh convert from text to from the writing to text. Right, menggunakan seperti math dan sebagainya lah, right. Jadi these are the things yang kita boleh masukkan kat dalam ni. Tak siapa yang berani nak tulis ke? Alright. Then draw. Okay, draw kita boleh menggunakan pen dan sebagainya untuk kita melukis dekat sini, Contohnya kalau kita mengambil pen ni satu dan kita boleh tulislah, lukislah apa yang kita nak lukis dan sebagainya. Alright, dan sebagainya. Alright, so dekat collaboration space ini samalah kalau macam kita menggunakan Microsoft Word ataupun Microsoft PowerPoint. Kita boleh lakukan semua benda dekat sini. Jadi di collaboration space ini cikgu boleh tulis dan student juga boleh tulis. Right? Tapi tak nampak lagi student saya yang menulis. Okay. Cancel dan sebagainya. Okay. Doktor, dekat kami punya keluar read only. Keluar read only? This section is read only. Tak boleh edit. Saya masuk kat mana tadi tu? Siap. Silap masuk ke? Patutnya boleh. Bukan content library. Sekejap Oh, termasuk dalam tu. Okey, jap. Saya tambah section. Tidak di sini. Okey. Tak boleh pula. Kenapa dia tak boleh di-type di sini? Sekejap Okay. Sini orientation. Sini memang tak boleh type yang tadi sini. Ayah. Boleh kat sini. Ada juga. Ni dia boleh? Okey, dekat test tu, cuba yang lain juga type. Ini orang kata patutnya title, alright? Dan kita type dekat sini. Dekat bawah ni Kalau saya buat kat sini boleh ke?
Kenapa saya yang tak boleh type, student pula boleh type? Alright, cuba sesiapa letak title dekat sini, lepas tu you type your text dekat sini. Alright, so that is apa nama orang kata the collaboration space lah. Tapi saya tak pasti kenapa saya punya orang kata saya tak boleh nak test. Okey, yang atas ni tempat kita letak title. Bila kita dah letak title dekat sini dan teksnya kita akan tulis dekat sini lah. Alright, cuba saya test lagi sekali Add page. Saya tak boleh nak type. Cikgu tak boleh nak type kan? Alright, tak apa. Daripada kita buang masa dekat situ, kita tengok tempat lain dulu Alright, the next one is content library. Content library ni sama macam yang orang kata apa tadi itulah. Orang kata apa ni? Kita boleh tambah section juga. Katalah week 1. Okay, content library untuk week 1. Kita akan masukkan semua bahan untuk minggu pertama contohnya. Okay, jadi week 1, title page kat sini, kita add page. Saya pun heran kenapa saya punya tak boleh masuk. I cannot type. Alright, jadi kita boleh susun lah, maknanya under content library ni kita boleh susun mengikut minggu, bahan-bahan yang akan kita gunakan yang student hanya boleh baca. Kalau katakan untuk bahasa Inggeris ni katakan passage ke ataupun maklumat-maklumat yang kita nak student baca dan sebagainya, kita boleh masukkan di dalam content library ni. Jadi student hanya boleh baca tetapi dia tak boleh nak usik. Alright, dan teachers only section ni macam saya kata tadi, katalah saya teacher only section ni saya nak masukkan konten baru saya add page week 1. Something is not right. Lambat. Okay, saya boleh masukkan actually content di dalam teacher only section ni. Kemudian kalau kata sampai masanya untuk saya nak distribute the content, kita pergi kepada class notebook ni dan kita boleh distribute the page. Katalah saya dah letak ni page ni saya nak distribute kan. Jadi saya boleh tekan distribute page. Alright, dan saya boleh distribute the assignment itu kepada student yang ada di dalam kelas. Jadi kalau cikgu nampak kan semuanya kita dah tersedia di dalam class notebook ni. Kita hanya bagi ataupun kita hanya bagi kepada student bila dia perlu contohnya. Alright, ni contohnya distribute untitled page sebab saya tak boleh nak tulis kat sini kan. Jadi kalau katakan boleh guna kita pilih dekat mana kita nak distribute, kemudian bila kita distribute setiap student akan dapat konten yang kita distribute. Okay, itu fungsinya class notebook ni. Alright, jadi itu sebabnya saya kata kalau kata kita menggunakan class notebook ini sepenuhnya, yang untuk files tadi tu lebih kepada perkara-perkara yang mungkin secara generik lah, benda-benda yang maklumat-maklumat yang kita nak bagi pada student ataupun mungkin parents nak boleh tengok dan sebagainya, kita letak di dalam tempat files. Alright, whereas benda-benda yang berkaitan dengan pembelajaran subjek kita gunakan class notebook ini. Kita susun di dalam class notebook ini benda-benda yang kita nak student bekerjasama, kita letak di dalam collaboration space. Benda-benda yang kita nak student baca sahaja, kita letak di dalam content library. Benda-benda yang kita nak student nak buat tetapi bukan masanya lagi, kita letak di dalam teachers only. Kemudian bila sampai masanya nanti, kita akan distribute kepada student kita as and when they require it. Right, bila diperlukan. Alright, jadi contohnya untuk nak set up kita punya class notebook ni perlu sedikit planning lah macam mana kita nak susun. Sama ada kita nak susun by minggu ataupun kita nak susun by topik ataupun kita nak susun by assignment yang kita bagi ataupun projek yang kita bagi terpulang. Alright, jadi bila kita katakanlah kita susun by minggu, maknanya collaboration space ni pun week 1 sampai week
14, contohnya 14 minggu And then untuk content library pun week 1 sampai week 14. Jadi dia akan orang kata bersambung lah. Maknanya apa yang dia baca dalam content library untuk week 1, dia boleh respon di dalam content collaboration space week 1 dan assignment pun akan datang di dalam week 1. Right? Jadi kita susun cara begitu. Jadi cikgu kena plan sikit macam mana you nak organize your class notebook ni. Sama ada by week, by topic ataupun sebagainya. Right? So one that is done, dan akan mudah untuk kita berinteraksi di dalam Microsoft Teams ini. Di sinilah yang saya kata tadi, kalau katakan student kita ada student yang memang laju, English dia memang English dia berabuk lah kan contohnya, dan kalau kata kita buat secara biasa, one fits all kind of treatment, kemungkinan besar dia akan jadi demotivated atau kemungkinan besar dia akan jadi bosan. Right? Jadi budak-budak yang macam ni kalau katakan di dalam kelas ni masing-masing ada apa orang kata? Ada folder masing-masing kan, ada file masing-masing. Jadi saya boleh assign kan kepada budak-budak yang laju ni tadi extra things for them to do. Jadi challenge dia sikit. Tanpa melibatkan student-student yang lain. Right? Kalau katakan saya duduk Cikgu Kaza, Cikgu Zaid, Cikgu Nick adalah yang laju. Contohnya kan. Jadi untuk 3 orang ni ada extra material yang saya letakkan. Atau benda yang saya suruh dia tengok kat YouTube ke ataupun anything lah yang boleh menambah lagi nilai kepada pembelajaran dia. Sebabnya kalau katakan kita buat sama saja dengan yang lain, macam kita kata tadilah, kita tidak memaksimumkan kebolehan dia. Right? Rugilah kita. Rugi dia, rugi kita. Right? Sama juga dengan student-student yang perlukan bantuan banyak. Right? Student-student yang perlukan bantuan banyak, kemungkinan besar kita boleh go one on one. Right? Sebab yang lain tadi dah busy dah kita dah bagi assignment, dia orang dah buat sendiri. Dia ni selalunya student-student yang laju ni, student-student yang bijak ni, dia boleh independent learning. Right? Jadi kita boleh bagi dia keadaan yang macam tu dan kita boleh spend more time untuk kita bantu student-student yang perlukan bantuan lebih. Jadi nanti secara puratanya kita dapat kebolehan, bukanlah nak kata sama, tapi yang ini pun akan dapat memenuhi objektif pembelajaran yang kita dah set out. Alright? Yang tengah-tengah ni selalunya okey lah kan. Yang atas ni pun bukan setakat memenuhi objektif pembelajaran yang kita set out, tetapi dia dapat lebih. Oleh kerana dia memang ada kebolehan lebih. Itu pada saya melihatkan bagaimana kita boleh menggunakan teknologi seperti Teams ini untuk terus menggunakan teknologi di dalam PDP walaupun kita dah balik ke sekolah. Right? That is what ini. Kita tak ada masa untuk nak ini. Jadi saya nak tunjukkan cikgu video yang ni tadi just to give an idea. Kita boleh buat lagi another session of training untuk nak kita tengok assignment dan sebagainya. But hari ni saya nak minta cikgu lepas ni explore macam mana nak set up your classroom dan macam mana nak gunakan class notebook ni. Dan post tu general features kan, untuk kita nak berinteraksi secara sosial dengan student, kita boleh menggunakan area post tu tadi. Dan untuk UPDP, explore macam mana you nak set up your class notebook. Dapat itu dulu pun cantik dah. Alright, penggunaan Teams di dalam menyokong aktiviti-aktiviti PDP di dalam kelas masing-masing. Alright, saya tahu kita nak kena berhenti jangan lewat sangat selepas pukul 4, tapi saya nak tunjuk video ni. This is an example macam mana teknologi digunakan untuk support the blended learning mode tadi . When they come into our classrooms, they know they're picking up where they left off. We're seeing students' anxiety levels drop, their commitment and desire to master content increase. So I want to shout out Nathaniel and Will. They came on their own time. They got some videos going and they are ahead of pace. Eastern High School is located in the Capitol Hill neighborhood of Washington, D.C. Being 100% free and reduced lunch, our students come to us with varied levels of academic performance.
When I came to Eastern, I was sort of shocked with how broad the variety of learning levels was. We have students who have experienced a ton of trauma, who are behind on certain skill sets, are ahead in certain skill sets, have different subsets of experience when they go home. I quickly found out that my traditional model of teaching was not actually effective. So at that time, I realized I needed to make a shift, and I wanted to start by getting rid of the lecture at the beginning of my class. I'm gonna get started today with revision. So Santana and Jamie, just see me in the back real quick. The instructional model that I started implementing, there are 3 components: blended learning, self-paced structure, and mastery-based grading. What you would see today is really a controlled chaos environment. You have some students starting a new lesson, watching an instructional video, taking their guided notes. You have other kids working on actual lesson assignments, collaborating on whiteboards, really problem solving. And then you'll see other students working on exit tickets to achieve mastery. I like Mr. Ferrer's class because it teaches you independence. For every lesson, we start off with a video, and then during the video, we have to take notes. Mr. Ferrer, he does the videos himself. You'll hear his voice every time you watch a video. In today's lesson, we're going to focus on finding our local maxes and mins. I love it, actually. You get to pause it, stop, and then go back and be able to rewatch the lesson over again until I fully understand and grasp the strategies and formulas. And once they're done watching that instructional video, they transition to some type of assignment or activity. That's it for A, right? Mm-hmm. And then we already found the derivative. And now say find the rate of change for the weight of the oil. Everyone learns different. So you may be on lesson 5, someone may be on 3. It all depends on how you work. It's better than in a regular class where everybody has to stay on the same thing. The students help each other. So if you ahead, you might can help someone that's behind. Oh, okay, so after you get 9 over 4, you got to divide the whole thing by 4. Okay. All right. After that, there's an exit ticket. So an exit ticket is like a mini quiz. It's just a couple questions at the end of the lesson that really succinctly measure the student's ability to execute the activities they learned. So when a student has mastered an exit ticket, they move forward. When they don't, they have a reteach. You're assuming that your Y is 0. And then they try a new exit ticket until they've achieved mastery. Showtime. Did you get your exit ticket right? Well, your derivative is spot on. So because I am not delivering a lecture, I'm now free to work with students for the entirety of the class period. X equals 4. Yes. Woo. Real quick, just remind me, what do you have to argue? Who is more responsible for perpetuating the Cold War? I'm going to meet with a few people on topic sentences first. The video instruction makes me feel like I've been able to clone myself. Instead of needing to explain a concept and then re-explain the concept and then say it again, I'm giving the instruction on the video, which frees me up to work one-on-one or in small groups. Does your topic sentence directly answer the essay question? No, it doesn't. I like it a lot. I never feel like I'm being rushed or feel like, oh, I already know this. Like, why am I going over this again? I always feel like I'm being challenged. I have a really accurate pulse check of where my students are. So-and-so is on 6.9 and they're about halfway through because I haven't seen an exit ticket yet. Whereas another student has advanced to 6.10 and I can even lean on that student to explain something to their peers. Okay, so you're only going to... Okay, kalau cikgu-cikgu nampak kan, dalam kelas ni dia lebih kepada tidak lagi secara tradisional kita beri depan mengajar, tapi cikgu ni menyediakan video video pengajaran tentang subjek ataupun topik yang dia nak ajar. Okey, kalau katakan buat masa ini kita tak ada video-video tu, kita ramai cikgu kat Malaysia ni yang dah buat video banyak. Especially semasa COVID hari tu, semasa MCO dan PKP dan sebagainya, ramai cikgu-cikgu yang telah menghasilkan video-video PDP yang kita boleh pinjam. Alright, kita gunakan itu sebagai kita punya yang blended mode untuk student kita tengok video, kita sediakan soalan-soalan yang dia perlu fokus semasa dia melihat video dan orang kata mastery exercises yang masih perlu dan sebagainya. Jadi kalau kita nampak daripada dalam video ni tadi, cikgunya lebih free, lebih bebas untuk walk around dan membantu student-student yang perlukan bantuan.
Dan menggunakan Microsoft Teams, benda-benda yang kita nak suruh student buat itu boleh kita publish dalam Microsoft Teams, dan nanti bila saya harap ada next session, dan bila kita tengok assignment dan kita tengok insight, kita boleh nampak aktiviti student yang kita boleh track. Right? Jadi ini adalah satu cara, saya rasa satu pendekatan yang boleh kita gunakan. Pendekatan ini adalah berasaskan penyelidikan. Modernclassroom.org ni, NGO ini memang dia menjalankan penyelidikan tentang cara yang efektif untuk mengadakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran pada kelas yang mempunyai student yang heterogeneous, yang pelbagai level capability-nya. Right, jadi saya rasa bila saya tengok ni mula-mula saya sangat teruja sebab saya rasa ini satu benda yang kita boleh actually implement dekat kelas kita dekat Malaysia ni. Right, memang itu macam sekolah yang kita tengok ni dekat US ini adalah sekolah-sekolah yang orang kata sekolah-sekolah di neighborhood ya, di kejiranan-kejiranan yang miskin. Right, so you nampak a lot of blacks dan sebagainya tu memang begitulah selalunya kan. Jadi satu yang boleh kita gunakan. Kalau kita nampak tadi pun tidak menggunakan teknologi 100% sepanjang hari. Ada juga yang kita kena guna kertas dan sebagainya. Jadi kita tidak menidakkan kehadiran classroom. Bangunan yang kita ada semua tu masih lagi kita boleh gunakan. Tetapi kita menggunakan teknologi untuk nak menyokong PDP yang kita jalankan supaya yang laju boleh fly. Kan boleh terbang dengan kelajuan dia, dengan kecemerlangan dia. Yang sederhana ni boleh kita bantu untuk mencapai kecemerlangan yang lebih tinggi. Yang perlukan bantuan lebih ni boleh kita tumpukan perhatian untuk kita memastikan dia tidak cicir. Right? Jadi pada saya Teams is actually a very good tools yang kita boleh gunakan untuk mencapai objektif ini. Alright, saya tak nak ambil masa lebih. Cikgu Fazilah pesan kat saya, jadi jangan lebih sangat daripada pukul 4. Alright, jadi orang kata to end it, sebelum kita ni sebelum kita habis, saya cuma nak inilah. Ini seperti biasa kan. Bila saya menjalankan webinar ni yang ini saya kena, orang kata saya kena buat. Saya nak minta tolong cikgu just scan ini sekejap, buat dia punya survey, alright, untuk sesi kita pada petang ini. Dan lepas ini saya bagi di redeem code pada cikgu-cikgu yang telah mendaftar ke MEC. Kalau yang belum daftar tu nanti next session kita cerita sedikit macam mana nak daftar ke MEC. Tapi ataupun kawan-kawan yang lain yang Kak Tiara Permai yang pernah daftar dekat MEC boleh bagi tahu kawan-kawan macam mana nak buat, sebab you are already an incubator school. Jadi kita perlukan semua guru-guru di Tiara Permai sudah mendaftar di MEC lah. Kalau kata dah mendaftar di MEC, redeem code yang saya akan bagi sekejap lagi mungkin membolehkan cikgu mendapat MIE badge kalau yang baru mula tapi buat masa ni just 2 minutes saya minta cikgu either scan the QR code ataupun bit.ly Tiara Permai ni untuk jawab survey. It's only 6 question dan ada tempat untuk nak komen ataupun ada tempat untuk nak bagi suggestion dan sebagainya. Alright, sesi-sesi begini saya dengan Cik Zul, actually saya tak tahu sama ada Cik Zul ada dalam call pada petang ini, tapi kami berdua telah ditugaskan untuk membantu sekolah-sekolah incubator untuk memastikan perjalanan tuan-tuan dan puan-puan ataupun perjalanan sekolah Tiara Permai untuk mencapai status Microsoft Showcase School ini berjalan dengan lancar. Jadi if there is anything yang perlu yang boleh kami bantu dari segi training dan sebagainya, just let us know. Right, bagi tahu dan kita boleh aturkan sama ada saya ataupun Cik Zul boleh bantu dari segi memberikan training lah. Okay, this is the redeem code. Yang ini ambil je gambar dulu. Nanti bila senang-senang boleh masuk ke MEC dan redeem the code. Hari ini ada 30 lebih, saya akan tambah. Tadi saya bawa 20 orang je. Alright, saya akan tambah untuk dapatkan 30 lebih untuk orang boleh redeem di redeem code. Alright, jadi saya harap memang laju, okay? Saya harap saya dah bagi sedikit pengenalan tentang Microsoft Teams dan sedikit sebab kenapa saya rasa Microsoft Teams ini boleh digunakan post-COVID.
Alright, walaupun kita sekarang berada di kelas masing-masing di dalam bangunan dan sebagainya, tidak semestinya kita tak boleh menggunakan teknologi untuk membantu ataupun untuk menyokong aktiviti-aktiviti PDP yang kita adakan di dalam kelas. Right, dan kita dah tengok contoh yang daripada video tadi. Kalau cikgu-cikgu nak tahu lebih lanjut, websitenya adalah Modern Classrooms, ada S hujung modernclassrooms.org. Right, cikgu boleh pergi ke sana. Dia ada kursus free yang cikgu boleh ambil untuk nak memahamkan lagi kita tentang apa maksud modern classroom ni dan model blended learning tu tadi. Right, ada contoh aktiviti dan sebagainya. Memang website ini pada saya sangat berguna lah, kepada kita yang kita nak migrate daripada 100% teacher centered kepada student centered student centered mode of teaching. Sebab as an incubator school, salah satu daripada requirement kita adalah pembelajaran kita kena diubah suai untuk lebih berpusatkan pelajar. Right, so ini adalah satu contoh yang saya rasa boleh kita guna, framework yang boleh kita guna untuk kita pelan-pelan, untuk kita slowly introduce kepada student kita aktiviti-aktiviti yang berpusatkan pelajar. Alright, okay, saya stop dekat situ. Alright, saya kembalikan kepada moderator. Okay, terima kasih Dr. Azma. Walaupun penerangan Dr. Azma laju, tapi saya rasa macam sekejap. Rasa macam banyak lagi nak kena belajar dengan Dr. Azma. Jadi saya rasa insyaAllah kita akan buat part tu lah. Akan ada satu lagi sesi. Dan saya harap apa yang kita dah belajar petang ni akan memberi manfaat lah kepada semua guru dan juga staf-staf. Untuk pengetahuan Dr. Azma, kita ada staf juga yang turut serta. Boleh juga gunakan untuk anak masing-masing lah dekat rumah nanti kan. Right. Okey, saya juga nak mengucapkan terima kasih lah kepada Cik Zul pun saya rasa ada dalam ni. Terima kasih Cik Zul turut sama dalam ladap kita pada petang ini, dan saya nak sampaikan pesanan daripada Puan Safia, Puan Guru Besar kita tak dapat bersama untuk sesi akhir ni kerana terlibat dengan taklimat cacing. Jadi untuk sebelum kita tutup ni, untuk yang terakhir kita on camera semua untuk yes. dokumentasi. On camera kita buat together mode. Sekejap, duduk sana. Sekejap saya buat together mode. Tak habis lagi tu. Itulah. Guys, makan apa tu? Ada lagi tak on camera kan? Sekejap kita change. Okey, tak ada dah ke? Okey, ready. 1, 2, 3. Okey, lagi sekali. Okey, last. 1, 2, 3. Liza. Okey, rasanya itu sahaja untuk petang ni. Terima kasih semua, terima kasih yang terlibat pada petang ini. Terima kasih Kak Fat, terima kasih Dr. Azma, terima kasih cikgu-cikgu. Terima kasih semua.